tazkirah mengganggu ibadah. Siapa yang buat tazkirah tengah mayang? Tengah mayang ceramah ada? Tak ada. Ya, kita pesan orang baik dah. Siapa nak dengar, tak dengar balik. Tak suruh tunggu. Kalau semangat Ramadan bukan ibadah. Semangat Ramadan termasuk merangkumi majlis ilmu juga. Semangat Ramadan. Saya tanya baru ni seorang hamba Allah. Nak share dia antara orang yang menghalau saya di masjid Teluk Buruk dulu. Yes. Ketika bagi tazkirah. Orang tua. Ya. Halau tak balik tazkirah. Asyik kata orang. Dia sempit kuat tu. Kita buat dia orang tua atau bagi tabung nanya orang tua ni. Tak dengar. Dia tahu kita nak test balik. Dia marah tu. Tazkirah. Kalau saya seorang ramai kena marah. Orang dia marah dia diam. Saya marah ni bantah lagi. Ya. Kita jenis kaki melawan. Dia marah saya tazkirah dengan malam tu. Saya tanya balik. Kawan tu orang tua. Semayang atas kursi. Kita test balik Pak Haji. Pak Haji semayang atas kursi tu sah tak sah? Pucat muka dia. Mana kitab yang ada semayang atas kursi? Kawan dia perlu sah. Nak. Ustaz, ada tak semayang atas kursi? Tanya kita balik. Tanya balik, tengah lagi. Tunduklah kasi habis-habis tazkirah, habis-habis witir. Ustaz, saya minta maaf Ustaz, tadi saya geram sangat. Saya pun sama, saya geram ni. Sebenarnya ada apa ni dalam kitab itu. Lepas tu dia ambil hak. Tak, makna saya tentu. Kalau jahil buat saya jahil, diam saja. Ini suasana tu. Kita tak pernah buat tazkirah ketika orang semayang. Cik Imam semayang, saya ceramah sendiri. Jangan berebut dengan Cik Imam. Tuan-tuan ikut siapa? Cik Imam nak rokok, saya ceramah. Jangan rokok. Kalau kabut ni, itu baru patut diharamkan tazkirah. Kerana benda tazkirah ni benda yang berlaku setiap hari, setiap saat, setiap detik kepada kita manusia. Contoh yang kedua. Yang ketiga kata Allah, orang yang layak mendapat pengampunan Allah, wal qanitina wal qanita. Bukan jauh berhenti. Wal qanitina wal qanita, lelaki dan perempuan yang taat kepada perintah Allah tanpa mencari dalih, mencari alasan, mencari untuk nak mengelakkan diri daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas nama perintah dia taat, atas nama larangan pun dia taat. Ini orang yang layak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kes juga berlaku bagaimana kisah empat gadis Melayu yang masuk tandingan Ratu Cantik. Dibuat pada bulan Ramadan, 4 gadis Melayu yang mufti pun buat latah. Bukan tak tahu benda tu dah ada penganjur, dah beritahu lama dah. Bentang banner dah lama di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur mana? Dia bukan Malaysia ni. Di luar negara. Majlis tu tuan-tuan atas nama penganjur, nama dia bukan Islam semua Cina, tapi backup belakang tu ada orang-orang Islam. Kes ni berlaku kerana 4 gadis Melayu masuk Ratu Cantik tuan-tuan. Mufti kata hukumnya adalah haram. Penganjur pun buat macam sensitif, dia buang 4 orang. Melarang untuk masuk lagi tandingan, masuk dia siri kedua untuk orang alam. Dia ada nak pilih Johan ni tak nak. Bukan tekak tengok muka cantik, kulit negara baru, bukan kulit kat tangan, kulit kat perut. Siapa nak cek? Hakim nak cek tu. Cek satu-satu. Ada parut, kalau ada parut, kalau bukan cek dekat perut dia, cek dekat cek habis, jangan ada parut. Boleh menang kalau ada parut, kalau tak layak atau cantik. Puak-puak ni pun kedua. Hari kedua dia buat kenyataan. Macam susah sangat Islam. Waktu itu ada kumpulan geng Ratu Cantik yang lain yang beragama Kristian dah cuba memujuk salah seorang pada mereka nak masuk juga, marilah masuk agama kami. Kita tengok bagaimana perancangan Yahudi. Na'udzubillah. Agak-agak siapa mak bapak dia? Ada orang haji lama? Ada? Tak. Kalau ada seorang ni kita pakai lempang ramai-ramai. Makna itulah suasana yang berlaku tuan-tuan. Nak masuk juga sampai sanggup. Kemungkinan dia sanggup, na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan tahu baca sejarah Ratu Cantik ni pun
dibuat pada tahun 1874. Cikgu ada buat dah. Ada. Ada. 1874 baru bila. Maka merah jumpa 1874 yang dianjurkan oleh Yahudi sebenarnya. Yahudi yang mula-mula menganjurkan ratu jantik waktu itu bukan manusia. Waktu yang pertama pertandingan nak memilih benda yang cantik, yang baik ini, dia buat pertandingan peringkat binatang dulu. Hang dah buruk baik kok, kita make up buruk. Make up buruk bagi pakai lawa-lawa, lawan. Kes ni berlaku kerana waktu itu Yahudi membuat pesta yang ada lebihan duit, ada hadiah lebih, tak tahu nak buat apa. Dia fikir-fikir, buat tandingan, tengok buruk siapa lawa. Bagi title buruk yang tercantik di kalangan buruk-buruk yang ada. Tahun pertama buruk, tahun kedua dia buat benda lagi pula. Binatang lagi pula. Sampai dah habis binatang, apa benda dah buat lagi? Fikir-fikir, tak ada orang lain, biar orang lah. Sampai sekarang ini. Ini sunnah Yahudi yang diikuti oleh sebahagian orang yang mengaku Islam. Contoh, Al-Qadisi nawal Qadida, orang mukmin, orang yang taat, lelaki perempuan, dia taat atas nama perintah, dia akan buat. Contoh, walaupun antara perintah itu perintah yang begitu susah kadang-kadang, antara perintah yang Nabi suruh ialah kita bangun bersahur. Kerana sahur itulah membeza antara puasa Islam dengan puasa Yahudi. Puasa Islam ada sahur, puasa Yahudi confirm tak ada sahur. Contoh sahur ni ialah makan sekadar untuk rasa sedikit kekuatan nak tangguh makan sepanjang hari. Nabi kata yang paling aula, paling baik sahur bila? Lewat-lewat sampai dekat waktu imsak. Waktu imsak pun boleh makan lagi. Imsak tu lampu kuning. Tuan-tuan bawa kereta hijau, tuan-tuan jalan, kuning jalan, merah pun jalan. Dekat waktu imsak dekat 10 minit tu halal. Waktu amalan. Lampu merah pun kita jalan, lampu kuning pun kita hantar. Biasa dah. Lampu hijau lama jalan dah. Lampu merah ni kena berhenti tuan. Dia kena berhenti dah lampu merah ni. Faham tak? Sini dan simak jemaah rahimahumullah. Atas nama ketaatan kepada Allah Ta'ala kita bangun juga untuk dapat keberkatan. Nabi kata tasahharu fihi barakah. Bersahurlah kamu pada dalam itu ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan tidak tuan kita sahur ni makan apa? Tanya, saya dengan isteri sahur roti. Roti, kurma, air. Hari pertama yang nasi, apa hari ni 2 kali yang nasi. Yang lain ada siapa sahur makan sweet and sour? Daging rendang merah masak, ayam masak merah, tak ada lah, hanya burung ni lah. Nak peringkat tua-tua ni, 60 ni, nasi putih, kalau nasi ikan kering, yang gelama bagi 3. Sekerat, aku sekerat. Kucing sekerat. Kucing bersahur lama. Ini yang suasana kita bangkit itu bukan sekadar untuk sahur. Ada kesempatan yang kita boleh buat, walaupun tak boleh sembahyang, boleh kita berzikir. Untuk mencari qiyamul lail, mencari Lailatul Qadar yang tak tahu berlaku pada malam-malam kita. Yang keempat, was-sadiqina was-sadiqat, perempuan dan lelaki dan perempuan yang bercakap benar, yang betul, yang amanah, yang jujur, yang menurut janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunaikan segala perintah Allah. Ada sifat siddiq pada mereka. Lelaki dan perempuan yang baik, yang jujur, yang betul akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wasabirina wasabirat, lelaki dan perempuan yang bersabar. Tuan-tuan, kita boleh bersabar atau tidak di sepanjang bulan Ramadan? Nak tahu sabar tak sabar, tengok masa bawa kereta. Depan lampu merah berhenti. Kita pakai BMW. Banyak menggunakan wang. Kereta tu. Lampu merah depan kita KI 10. Tahu sabar tak sabar waktu itu. Tuan-tuan, datang lampu hijau, kawan tu KI 10 nak masuk gear 1 pun payah. Orang belakang kata apa? Tak apa, sabar. Kata gitu kau.
itulah dah kereta buruk, patut dijual, buat mesti buruk oi. Dia pada dengar pun kita kata, nak tahu sabar tak sabar tu tengok masa bawa kereta. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang potong kita marah. Orang tak potong pun marah. Payah juga. Tak ada masa yang kita pun hati. Kata kita bawa biar tu, kancil potong je. Kata punya kancil. Tak respect langsung. Tak pasal-pasal boleh dosa. Allah Allah. Ini sifat sabar ni disebut sebagai ibu segala ilmu yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wal khashi'in wal khashi'at, orang yang khusyuk, lelaki perempuan yang khusyuk ketika sembahyang. Dan kita pernah dak berusaha untuk khusyuk dalam sembahyang kita. Sekadar mana yang kita boleh. Ringkaskan. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang lelaki dan perempuan yang memberikan sedekah yang sunat dan sedekah yang wajib. Ini antara orang yang layak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Memberi sedekah nafkah yang wajib, zakat yang wajib, sedekah yang wajib, sedekah yang sunat. Banyak memberikan sedekah adalah ciri orang yang layak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah. Bagaimana sifat kita kepada majlis memberi sedekah, memberi sumbangan untuk orang lain. Tuan-tuan, kita rasa macam mana? Nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Kalau kita masih ada sifat belah bagi untuk berikan sumbangan, na'udzubillah min dzalik, kita antara orang yang tidak layak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mungkin tak semampu sahabat dalam memberi sumbangan. Tuan-tuan, Sayyidina Umar lawan Sayyidina Abu Bakar, lawan ketika beri sumbangan, tak pernah menang Sayyidina Umar. Kata, wahai Allah, inilah harta aku separuh untuk Islam, separuh untuk aku. Datang Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ni harta aku semua untuk Islam, untuk aku hanya tinggal kamu dan Allah. Allah Allah. Kita macam mana sedekah? Ya, nak bagi kat mana? Wallahu a'lam. Ya, biasanya kita sini semua yang orang yang selalu memberikan hak lebih-lebih, hak banyak-banyak, hak sikit-sikit jarang. Ya. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah, tolong kita sekadar untuk menolong diri kita sendiri, bukan tolong orang lain untuk mendapatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, wasaimin dan wasaibat, lelaki dan perempuan yang berpuasa. Berpuasa bukan sekadar berpuasa mulut dan perut, berpuasa segala anggota jasad. Puasa mata, puasa telinga, puasa zikir, puasa hati, puasa kaki, puasa tangan. Bagaimana kita meraihkan ibadah puasa kita dengan jasad yang ada pada kita. Tentang kalau pergi bazar Ramadan, antara kesilapan kita membazar di bazar Ramadan, dan kita akan membazir pada waktu berbuka. Kalau kita pergi bazar Ramadan, kita tak pernah tengok barang atas meja, tak pernah kita bertanya dengan perut dan tanya dengan mulut. Yang kita tanya waktu itu, tanya dengan mata. Mata tengok semua sedap. Adakah mata kita makan? Mata tak makan, perut yang nak makan. Perut kita makan banyak mana? Kalau pergi bazar Ramadan, tanya perut, pipi dah ni. Ya, tanya perut. Kalau ni banyak ni, laksa pun nak, mi rebus pun nak, mi kari pun nak, ikan panggang, ikan ayam golek tak golek, kambing panggang, kambing golek, kambing rebus, macam jenis tu. Kalau tanya perut, oh betul tak lebih banyak sangat orang nak mampu. Ya. Tu tanya siapa? Tanya mata. Tengok mata tuan-tuan, Allah Akbar. Tengok hak warna. Kuih apa tengok? Kuih warna, kuih hijau, nampak selera. Kuih biru lah, kuih biru. Kuih biru tak ada, orang tak buat, tak laku. Ya. Ya. Tengok karipak, dia buat apa? Buat apa? Tayak, warna hijau, ketrai warna biru. Tak jadi. Tak baik. Sering muka. Di atas tu warna apa? Hijau. Dia pohon biru. Orang tak beli kan, dia racun ke apa ni. Ya. Faham dia. Lepas banyak hijau, tepung tanam pun hijau. Biru tengok pelik. Ya, itu mudah dah. Kita tanya mata, bukan tanya mata ni tak